Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Sakinah binti Ramai. Pada hari ini, saya akan membentangkan pendidikan inklusif dalam pendidikan Islam, di mana tajuk saya mengenai kolaboratif, khidmat sokongan badan kerajaan dan bukan badan kerajaan (NGO) dalam menentukan kejayaan pendidikan inklusif. Di sini saya akan menerangkan apa itu badan kerajaan dan bukan badan kerajaan (NGO) dalam menentukan kejayaan pendidikan inklusif. Baik, apa itu kolaboratif? Kolaboratif itu merupakan satu penglibatan semua ahli di mana kumpulan yang memerlukan idea yang mencabar, yang menyokong dan menambah baik pulih idea sehingga dalam satu kumpulan. Ciri-ciri pembelajaran kolaboratif ini memerlukan perkongsian maklumat antara guru dan murid ataupun murid dan murid. Contohnya maklumat hasil carian internet dikongsi bersama-sama dengan guru dan murid. Selain itu, perkongsian kuasa di antara guru dan murid, empowerment kepada murid dalam menentukan objektif sesuatu tugasan yang telah dipersetujui oleh guru, di mana menggunakan kreativiti mereka menyiapkan atau tugasan seperti menggunakan pengurusan grafik dan lain-lain. Okey, guru itu sebagai mediators, bantu murid untuk mengaitkan maklumat baru yang diperolehi. Menurut Panik 1996, collaboration is a philosophy of interaction and personal lifestyles. Baik, seterusnya kita pergi kepada khidmat sokongan. Apa itu khidmat sokongan? Khidmat sokongan itu ialah satu interaksi setiap anggota di sekolah yang melibatkan antara guru dengan ibu bapa, murid-murid khas, guru, ibu bapa dan murid-murid lain di dalam kelas. Okey, menurut Sheikh dan Baum 1911. Okey, dikatakan sebagai khidmat sokongan itu dari segi apa? Dari segi komunikasi, kumpulan, kerjasama. Khidmat sokongan juga merupakan satu kumpulan orang yang mempunyai kepakaran dan keprihatin dalam kerja-kerja sosial, di mana mereka terdiri daripada para profesional yang mahir dalam bidang tertentu dan bekerja secara berpasukan dan tidak berdasarkan bayaran. Mereka tidak mengambil bayaran dari segi khidmat sokongan. Mereka juga dikenali sebagai pasukan pelbagai disiplin. Itu dimasukkan sebagai khidmat sokongan. Baik, kita lihat dari segi badan kerajaan. Okay, apa itu dikatakan dalam bahagian badan kerajaan? Yang pertama, kita lihat dari segi Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang kedua ialah Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, seterusnya kita lihat di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa bantuan dan khidmat sokongan yang diberikan Kementerian Pendidikan Malaysia kepada murid yang berkeperluan khas yang dipanggil sebagai MBK. Baik, kita lihat di sini senarai bantuan dan khidmat sokongan yang diterima oleh murid yang berkeperluan khas ini. Yang pertama ialah allowance murid khas, yang mana mereka diberikan sebanyak RM150 setiap bulan. Okey, yang kedua, bayaran makanan asrama dikecualikan bagi murid yang tinggal di SPK dan murid yang berkeperluan khas. Bayaran makanan mereka, asrama mereka hanya percuma sahaja. Okey, lanjutan tempoh belajar sehingga 2 tahun. Bagi murid yang berkeperluan khas ini, tempoh belajar dia lebih sehingga 2 tahun. Okey, yang keempat, tambahan 1 tahun belajar di sekolah menengah pendidikan khas vocational SMPKV, di mana 1 tahun mereka dapat belajar di sekolah menengah, dipanggil sebagai sekolah SMPKV. Okay, yang kelima, tambahan masa ketika peperiksaan awam. Bila murid yang berkeperluan khas ni menjawab peperiksaan awam, mereka mendapat tambahan masa yang lebih. Yang keenam, kemudahan pembantu pengurusan murid, di mana dalam murid berkeperluan khas ni ada seorang guru yang dapat membantu untuk bagi murid-murid yang khas. Yang ketujuh, perkhidmatan sokongan di Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas, iaitu dinamakan sebagai 3PK. Okey, khidmat sokongan
biasanya dalam bentuk bantuan atau pertolongan seperti khidmat kepakaran, seperti khidmat penasihat, seperti khidmat kemudahan, perundangan dan kewangan ataupun psikologi dalam mengenai murid-murid yang pemulihan bagi mencapai matlamat pendidikan. Itu di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dari senarai bantuan dan khidmat sokongan yang mereka terima. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada 3PK yang saya sebutkan tadi. Apa itu dikatakan sebagai 3PK? 3PK ialah Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas. Ia merupakan satu pusat khidmat setempat yang menyediakan perkhidmatan sokongan yang berbentuk intervensi, rehabilitasi dan konsultasi dalam bidang. Baik, di sini kita lihat bahawa dalam 3PK ini pelbagai pasukan disiplin yang telah wujud. Antaranya ialah ahli audiologi. Yang kedua, ahli terapi dari segi pertuturan bahasa. Yang ketiga, ahli terapi dari segi cari kerja. Yang keempat, ahli terapi dari segi fisio. Yang kelima, dari segi ahli psikologi klinikal. Dan yang keenam, ahli psikologi pendidikan. Dan terakhir sekali, dari segi pelbagai disiplin pasukan di 3PK ialah pegawai intervensi. Jadi jelaslah di sini kita lihat ada 7 um, pasukan pelbagai disiplin di 3PK yang di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi dalam konsep perkhidmatan sokongan 3PK ini dibawa kepada MBK, murid yang berkeperluan khas, ibu bapa, guru-guru, komuniti. Okey, dari segi perkhidmatan, sokongan yang disediakan ialah saringan dan penilaian. Yang kedua, mereka sediakan ialah intervensi dan rehabilitasi secara individu ataupun berkumpulan. Dan ketiga, dari segi akomodasi dan modifikasi. Okey, itulah bagi mencapai matlamat apa itu 3PK. Baik, seterusnya kita lihat apa itu peranan dan fungsi Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas yang dipanggil sebagai murid yang berkeperluan khas di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, yang pertama sekali, Kementerian Pendidikan Malaysia dapat melaksanakan program saringan kepada murid yang mempunyai ciri-ciri yang berkeperluan khas. Yang kedua, um, Pendidikan Malaysia dapat melaksanakan ujian ataupun penilaian dengan menggunakan peralatan khas ataupun instrumen standard bagi mengenal pasti masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh kanak-kanak dan murid yang berkeperluan khas. Okey, yang ketiga, Kementerian Pendidikan Malaysia dapat melaksanakan program intervensi di mana bagi menimbulkan impak ketidakupayaan kanak-kanak dan murid yang berkeperluan khas. Okey, dalam Kementerian Pendidikan Malaysia bagi melaksanakan program intervensi awal daripada aspek domain-domain perkembangan mereka bagi kesediaan kanak-kanak ke alam persekolahan. Dan akhir sekali, Kementerian Pendidikan Malaysia ni mesti menyediakan perkhidmatan konsultasi mengikut bidang yang khusus iaitu pre-pediatrik, audiologi, patologi, pertuturan bahasa, terapi, cari kerja dan psikologi bagi menyokong pendidikan murid yang berkeperluan khas secara menyeluruh. Baik, kita lihat apa itu objektif 3PK yang di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang pertama, objektif mereka dapat menyediakan intervensi dan rehabilitasi yang komprehensif. Okay, yang kedua, objektif 3PK ini dapat meningkatkan potensi murid berkeperluan khas ini agar berupaya berdikari dan bersosialisasi. Dan yang ketiga, objektif 3PK ini di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, mereka menyediakan intervensi awal dari aspek domain dan perkembangan mereka bagi murid yang berkeperluan khas. Dan yang keempat, meningkatkan peluang di mana pasaran dalam murid yang berkeperluan khas. Itulah 4 objektif 3PK di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia.
Baik, seterusnya kita lihat apa 3PK merupakan, adakah 3PK itu merupakan sebuah sekolah? Okey, 3PK itu tidak merupakan sebuah sekolah kerana mereka merupakan pusat perkhidmatan yang menyediakan sokongan seperti penilaian dan terapi kepada kanak-kanak yang berkeperluan khas. Baik, 3PK ini sentiasa terbuka untuk memberi khidmat, sokongan kepada murid atau kanak-kanak yang memerlukan mengikut temu janji bagi murid yang berkeperluan khas. Okey, tiada cas yang dikenakan bagi perkhidmatan di 3PK kerana perkhidmatan di 3PK diberikan secara percuma tanpa sembarang cas daripada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, seterusnya kita lihat Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa itu dikatakan sebagai Kementerian Kesihatan Malaysia? Iaitu di bawah satu program imunisasi kepada bayi dan kanak-kanak yang berkeperluan khas. Mereka juga melakukan diagnostik awal melalui kekerapan lawatan dan semakan buku rekod kesihatan. Ini di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan juga mereka merancang satu program dan manual merangkumi berkaitan kanak-kanak yang berkeperluan khas. Jadi apa objektif Kementerian Kesihatan Malaysia? Itu untuk membantu seseorang individu untuk mencapai dan mengekalkan satu taraf kesihatan bagi membolehkannya mereka menjalankan kehidupan ekonomi sosial yang produktif. Ini juga boleh dicapai dengan menyediakan perkhidmatan bercorak penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan yang cekap sesuai dengan berkesan memberi penekanan kepada golongan-golongan yang kurang bernasib baik. Jadi, visi Kementerian Kesihatan Malaysia ialah dapat menggembling tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik. Misi lain Kementerian Kesihatan Malaysia juga dapat menerajui dan berusaha bersama-sama untuk memudahkan dan membolehkan rakyat untuk mencapai potensi mereka dalam kesihatan dan juga dapat menghargai kesihatan sebagai aset yang paling berharga. Dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia dapat mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan. Untuk memastikan kesihatan yang berkualiti tinggi, mereka perlu mengutamakan pelanggan, boleh sesuaikan dengan mengikut persekitaran dan menekankan sifat menghormati dan penglibatan masyarakat di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, di sini kita lihat panduan untuk ibu bapa atau penjaga dari uh, murid yang berkeperluan khas iaitu Autism Spectrum Disorder ASD. Apa dimaksudkan dengan ASD ni? ASD adalah gangguan perkembangan sepanjang hayat di mana penghidap ASD ni mempunyai masalah yang tertentu dengan interaksi sosial dan komunikasi. Dan mereka juga kekurangan fleksibiliti dalam pemikiran dan tingkah laku mereka. Baik, rawatan untuk autism ini merangkumi pelbagai aspek kerana masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan ubat-ubatan. Semata-mata selain perlu diteliti dari pelbagai aspek. Jadi yang paling utama adalah rawatan dari segi pendidikan. Ini kerana autism ini akan membawa kepada masalah pembelajaran bagi murid yang berkeperluan khas. Mereka haruslah didaftar ke sekolah khas kerana di sekolah khas ini terdapat guru yang mahir dalam acara atau teknik untuk mengajar murid yang mempunyai masalah seperti autism bagi murid yang berkeperluan khas ini. Jadi bakat kanak-kanak itu akan diteroka dengan teknik pembelajaran yang betul. Malah turut juga ditambah baik dari segi sosial mereka supaya kanak-kanak autism ini boleh berinteraksi dengan orang lain dan kualiti hidup mereka akan diperbaiki. Okey, ini di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia jika murid itu ada ciri-ciri autism. Jadi rawatan seterusnya adalah dengan menggunakan ubat-ubatan. Ini di mana kanak-kanak yang berkeperluan khas seperti autism ini mempunyai kemungkinan yang besar untuk menjadi agresif pada bila-bila masa sahaja. Jika ia berlarutan, ia akan mendatangkan bahaya kepada kesihatan kanak-kanak itu sendiri. Oleh itu, mereka akan diberikan ubat untuk menenangkan emosi supaya tidak melakukan sebarang tingkah laku yang menjejaskan kesihatan mereka dan orang sekeliling. Baik, seterusnya kita masuk apa itu dinamakan sebagai MCET.
MCAT itu dimaksud sebagai Modified Checklist for Autism in To-Do List. Ialah salah satu ujian saringan awal untuk autism. Okey. Jadi checklist ini mengandungi 23 soalan yang berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak dari segi tingkah laku, sosial, emosional, pertuturan, komunikasi dan pemikiran. Jadi waktu bila kita perlu cek ujian saringan MCAT ini? Di Malaysia, ujian ini akan dilakukan sebanyak 2 kali, iaitu pada umur 18 bulan dan umur 36 bulan. Apabila anak kita ada temu janji doktor ataupun jururawat akan bertanya kepada ibu bapa satu set soalan yang perlu dijawab ya ataupun tidak. Kemudian, soalan itu akan diberi markah ataupun skor. Okey, jika anak sudah cukup skor, adakah anak itu autism? Okey, jika anak itu tidak pas mana-mana soalan tidak bermaksud anak-anak itu sah mempunyai masalah autism. Harus diingatkan bahawa ujian saringan ini ada kanak-kanak yang mempunyai perkembangan yang agak perlahan berbanding rakan seusianya. Jadi, siapa yang boleh diagnos autism ini? Iaitu pengesahan untuk penyakit hanya boleh dilakukan oleh pakar perubatan keluarga atau pakar kanak-kanak di hospital. Inilah di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, seterusnya saya akan menerangkan di bawah NGO iaitu Badan Bukan Kerajaan. Yang pertama saya akan menerangkan apa itu Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia dipanggil sebagai NASOM. Yang kedua saya akan menerangkan apa itu Kiwanis Down Syndrome Foundation yang dipanggil sebagai KDSF, Majlis Kebangsaan Orang-Orang Terencak Akal Malaysia. Dan yang ketiga saya akan menerangkan iaitu Malaysia Care Asia Community Service. Baik, seterusnya kita lihat Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia dipanggil sebagai NASOM. NASOM adalah sebuah organisasi bukan kerajaan yang menjalankan kebajikan tanpa mendapat sebarang pulangan keuntungan, di mana organisasi ini menyediakan perkhidmatan kepada kanak-kanak istimewa melalui program yang telah disusun pada setiap tahun. Jadi, Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia NASOM ini mereka mengesan dan menjalankan rawatan, pembelajaran dan penerimaan kanak-kanak autism. Dan juga mereka memberi bantuan dan nasihat kepada kanak-kanak autism serta memberi penerangan pada ibu bapa, profesional dan orang ramai, iaitu Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia dipanggil sebagai NASOM. Baik, seterusnya yang kedua ialah Persatuan Kanak-Kanak Cacat Akal. Baik, kebanyakannya kanak-kanak ini terencak akal bermaksud mereka tidak boleh menjaga diri sendiri selain daripada kekurangan dari segi mental. Okey, Persatuan Kanak-Kanak Cacat Akal ni ditubuhkan bagi menyediakan pendidikan dan latihan kepada kanak-kanak yang terencak akal. Jadi satu program pusat ini adalah berdasarkan program perkhidmatan sekolah khas yang berperanan melatih murid untuk menjadi orang yang berdikari dan menyumbang kepada negara dan menerusi rancangan pengajaran dan pembelajaran yang sistematik. Mereka juga dapat mempunyai ciri-ciri mereka tersendiri. Inilah salah satu persatuan kanak-kanak cacat akal. Baik, seterusnya yang ketiga ialah Malaysia Care. Ini di bawah NGO Badan Bukan Kerajaan, di mana Malaysia Care ni telah mewujudkan pusat taman asuhan bagi murid-murid cacat pendengaran di sekolah khas. Dan Malaysia Care ini mereka dibantu oleh guru-guru dan sekolah Wisma Harapan, Breakfast Kuala Lumpur. Okay, itulah antara Malaysia Care yang di bawah NGO Badan Bukan Kerajaan. Baik, kita lihat menurut Kader Bank tahun 2009, kolaboratif antara kerajaan dan bukan kerajaan ini menyumbang kepada kejayaan pendidikan inklusif. Jadi kejayaan ini tercapai apabila kerajaan mengambil tindakan untuk menunaikan kewajipan setelah meratifikasikan mandat-mandat antarabangsa yang mewajibkan pendidikan untuk kanak-kanak yang berkeperluan khas. Yang kedua, kerajaan dapat bekerjasama rapat dengan badan bukan kerajaan yang menyediakan pendidikan kepada kanak-kanak yang berkeperluan khas. Dan yang ketiga, kerajaan bekerjasama rapat dengan badan bukan kerajaan yang menyediakan pendidikan kepada kanak-kanak yang berkeperluan khas ke dalam sistem pendidikan arus perdana. Ini adalah antara kolaboratif antara kejayaan yang dapat menyumbanglah kepada kejayaan
pendidikan inklusif. Baik, kesimpulan dalam menentukan kejayaan pendidikan inklusif, NGO dapat memberikan sumbangan kepakaran dalam mengendalikan program intervensi awal. Yang kedua, kerajaan NGO dengan ibu bapa murid yang berkeperluan khas ni mestilah bekerjasama. Yang ketiga, kerjasama pintar antara sekolah dengan NGO. Perlu dieratkan lagi bersama kita untuk menentukan kejayaan dalam pendidikan inklusif. Sekian saja daripada saya, Siti Nur Sakinah binti Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.